Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada rakan-rakan yang menonton live kita pada malam ini. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Syafiq Ibrahim, biasa kawan-kawan panggil Badik. Saya mewakili penganjur tuition hutan di Core Outdoor and Tactical yang terletak di Kuala Lumpur. Bagi mereka yang baru pertama kali dengar perkataan tuition hutan ni, ni adalah sesi perkongsian di mana idea asalnya kita memanggil rakan-rakan yang lebih senior dan lebih bertauliah lah untuk berkongsikan pendapat dan juga ilmu yang berkaitan yang mungkin tak berapa jauh dengan tuition hutan. Dan pada malam ini secara accidentally tersetting pada minggu ni kami tersetting bersama Abang Aini. Pertama kali pertamanya nak minta maaf jugalah sebab sepatutnya kelas hari Rabu, tapi jodoh saya dengan Abang Ani ni memang bila buat tuition hutan dengan dia dia terkena ada masalah peribadian sikit, kita rosak pula kan. Jadi kalau recap tu jadi kelakar lah. Saya harap insyaAllah bang, kali ketiga tak lah insyaAllah. Okay. Jadi untuk start ni saya ingat nak minta Abang Ani untuk share sikit latar belakang Abang Ani pula. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam dan selamat sejahtera kepada semua viewers yang sudi untuk menghadirkan kelas tuition pada malam ini. Dan terima kasih kepada saudara Badek yang sudi untuk jemput aku untuk memberi sedikit sebanyak talk pengalaman yang aku lalui sepanjang penjejakan di gunung. Dan aku nak minta maaf banyak-banyak kerana tidak dapat menghadirkan diri pada hari Rabu kerana musibah yang aku lalui pada hari Rabu tersebut. Dan dengan kesudian Badek untuk anjak program kita Rabu ke Jumaat, dan hari ini aku bersedia untuk bersama-sama dengan beliau memberi talk pada korang semua. So, nama saya Hani Zamal. Okay, nama saya Hani Zamal. Ada yang panggil saya Mr. XX, ada yang sinonim dengan Solo Ambush sekarang. Dan untuk pengetahuan korang, aku masih lagi gemar dan menjejaki gunung masih menjadi hobi aku, cuma aku tidak ada banyak masa untuk melalui hobi tersebut. Dan masih ada berkaitan personality yang istimewa aku dengan gunung dan semua saudara-saudara, panggil saudara-saudara pendaki gunung. So itulah, panggil Hani Zamal, panggil Abah Hani pun okey, kebanyakan ramai yang memanggil Abah Hani. Dan pengalaman aku dalam bidang pergunungan bolehlah untuk aku hidup. Untuk aku hidup. Dan aku harap apa yang aku lalui, yang aku share, memberi manfaat kepada korang semua yang mengikuti kelas ini. Okey, itu saja pada. Okay. Pada masa sama bang, nak ucap lagi sekali tahniah lah. Baru-baru ni dia beritahu abang ada terima penghargaan pada YouTube. Boleh cerita sikit bang penghargaan macam mana tu? Apa benda tu? Okey, baru-baru ni di channel YouTube saya iaitu Solo Ambush, iaitu apabila anda mendapat subscriber sebanyak 100,000 orang, anda akan mendapat penghargaan silver play button. Silver play button ada di sini lah, tak bawa nanti aku tunjuk. Penghargaan silver play button yang menunjukkan anda telah menepasi threshold sebanyak 100,000 subscriber. So dengan adanya penghargaan ataupun award daripada YouTube, aku rasa aku lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang berkaitan. Tahniah bang, tahniah. Senang lah kot. Kita yang baru ada 100 follower ni dengar 100,000 kawan-kawan ada subscriber macam power. Alhamdulillah rezeki bang. Bang, lama ni nak tanya juga tapi tak tertanya. Mana datang sinonim apa nama yang selalu kita dengar iaitu Solo Ambush? Kenapa perkataan Solo Ambush bang? Okey, perkataan tu seperti yang saudara Badek tahulah, even aku naik gunung adanya sesi bersama rakan dan kebanyakannya secara solo. Naik gunung solo, buat depak solo, banyak juga rekod aku yang buat depak solo. Dan pada masa yang sama apabila aku buat live di kawasan-kawasan di bukit-bukit yang dikategorikan seram di Malaysia, ramai viewers ataupun pengikut yang mengatakan why not pergi ke sana, pergi ke sini, seolah-olah kegiatan aku tu seperti
menyerang ataupun ambush tempat-tempat yang seram. Hmm. So apa kata aku just gabungkan perkataan solo ambush dan ianya kekal sehingga sekarang dan telah diregister kepada MyFO. Betul. Logik juga ah. Betul juga kan sebab pergi kan. Hmm. Okey bang. Untuk tajuk kita keberanian ni kan. Kenapa saya panggil abang? Sebab tengok abang punya apa. Saya pun ada tengok follow juga abang punya YouTube, especially part yang tak ingat lah yang mana tu, yang patung tu berpusing tu kan. Tu tengok mental weh. Tengok time tu dalam hutan kan memang mencarut lah. Menyesal juga lah. Jadi kenapa ya tajuk keberanian kan? Kenapa abang terfikir nak pergi dekat tempat-tempat yang misteri macam tu? Tempat-tempat yang misteri yang unik lah saya panggil. Ada apa sebab atau puncanya? Ya, abang boleh sharekan sikit. Okey, tentang patung tersebut tu adalah satu feedback yang yang very excite, yang sangat teruja tapi tak pasal letak tepi dulu. Apakah sebab saya pergi ke tempat-tempat yang dikatakan seram, yang dikatakan sangat anchor? Okey, tujuan utama saya adalah untuk merungkai misteri tempat-tempat tersebut. Contoh seperti Highland Tower di Nimaland. Ramai yang cakap kata tempat ni paling seram di Malaysia, tempat ni paling anchor, paling membahaya di Malaysia. So tugas solo ambush adalah untuk merungkai tempat tersebut, melihat, pergi, mengalami, provoke. Adakah benar kawasan itu seram? Adakah benar kawasan itu anchor dan berbahaya? Dan disitulah terdetik sedikit tanggungjawab masyarakat pada solo ambush untuk pergi, alami, verify dan secara live tunjuk kepada umum adakah tempat ini hanya kata-kata atau rumus ataupun sembang saja atau adakah benar atau tidak. So dari situlah yang menyebabkan aku terus menerus membuat solo ambush dan merungkai misteri tempat-tempat yang ada. Ianya lebih kepada permintaan pengikut dan atau followers. Sebab itu. So, artinya konsep dia simple lah. Okay, kalau contoh kalau kau kata dekat situ angker lah contoh kan. Kira abang akan pergi untuk melalui pengalaman, tengok dan merungkai sama ada sebenarnya tempat tu betul ke tak berhantu seperti mana yang dikatakan atau sekadar tempat ni sekadar buruk je, tak ada apa pun kan. Gitulah Sebab contohlah dalam situasi kita geng-geng yang hiking, camping, mancing apa semua ni, tak larilah sentiasa akan ada kawan-kawan kita yang nak kata penakut sangat tu taklah, tapi dia jadi takut lah kan. Like especially waktu malam, duk terfikir, terbayang itu ini. Tempat yang, kalau contoh gunung, tempat yang kita tahu tak adalah cerita pelik-pelik, tapi kalau dia cakap tu lah, nampak ni kan. Jadi terasa macam dia orang ni kadang-kadang mungkin terlebih takut daripada sepatutnya kan. Tapi saya pun, nak kata berani pun tak. Jadi kita menjemput abang sebab abang ni kira kalau label saya ni biasa-biasa abang ni kira ekstremis lah. Dalam keberanian tu ada ekstrim, bukan ekstrim sikit lah, memang ekstrim lah. Tak adanya aku nak biwan seorang-seorang. Aduh kan. Jadi apa yang macam mana abang, kat mana startnya keberanian ni? Adakah daripada zaman kanak-kanak memang dah kena humban masuk dekat hutan ke? Tak tahulah kan, usia beza kan. mungkin ataupun dia datang sebenarnya daripada minat. Okey, soalan yang baik Badek. Soalan yang baik ya. So aku tak kata benda ni aku berani tapi kalau nak dikatakan pada soalan yang ditujukan oleh saudara Badek, bilanya start dan sejak bila bermulanya keberanian. Aku tak pasti tetapi sejak kecil aku lebih banyak memikirkan kejadian-kejadian alam. Kenapa angin bertiup kencang? Kenapa di dalam hutan sejuk?
dan kenapa mempunyai bunyi-bunyi yang kita tak pernah dengar, yang pelik, yang janggal, dan kenapa air itu bergerak dalam banyak benda yang aku fikir di dalam hutan, dan di dalam hutan itu aku banyak mengkaji ya. So dalam pengkajian kebanyakannya dapat jawapan, dan sebenarnya especially dalam hutan ni banyak orang cerita tentang mistik. Especially mistik sebenarnya tidaklah terlalu ekstrim seperti yang disangka oleh kebanyakan orang. Dan kebanyakan yang melalui ini lebih kepada imajinasi yang terlebih. Okay. Itu sehingga sekarang apa yang aku nampak. So kepada rakan-rakan yang mempunyai pendapat lain, tak mengapa, anda bebas untuk bersuara, tapi ini adalah pendapat aku. Kebanyakannya mempunyai imajinasi yang terlebih, dan kepada yang nampak tu adalah. Tetapi anda tanya pada diri anda kembali, kenapa anda perlu takut kepada benda-benda macam tu? Sebab benda-benda macam tu, especially mistik, yang ianya tidak mampu untuk membuat apa-apa kepada diri anda. So bermula, aku masih ingat aku secara solo pada umur aku naik gunung secara solo di Gunung Bintang pada umur aku masa tu 19 tahun, berseorangan tidur di puncak. Banyak juga cerita dia, tapi berbalik pada soalan bajet, sejak umur 19 lah, sejak umur 12 tahun lah aku dah mula keluar seorang-seorang malam-malam, pergi ronda kampung sana, tengok sana, lebih kepada memikirkan benda-benda alam. Benda ni dia habit lah, kira bukan habit lah, kira minat tu datang memang daripada bangku sekolah lah kan. Betul Daripada ni. umur 12 tu dah start, artinya dia panas badan dengan ronda-ronda kampung sorang-sorang dulu macam awak cakap tadi. Lepas tu umur 19, darah baru nak start panas, tertry Gunung Bintang pula. Dia start macam tu lah, dia sikit lah, dia menaik lah kiranya lah keberanian tu kan. Okey, dalam salah satu poin abang tadi, imajinasi ya, abang ada sebut kadang-kadang kita berimajinasi terlebih kan. Jadi macam situasi awak pergi dekat tempat-tempat yang sebelum awak bagi Assalamualaikum lagi, orang dah cakap tempat tu ada hantu 14 ekor kan, contoh lah. Habis awak pergi kan. Jadi kita bila dah dimomokkan tempat tu berhantu, dalam kepala automatik akan lebih berjaga-jaga dan lebih berimajinasi kan. Sesilat kucing kentut pun kita cakap ada hantu tengah mengaum. Mungkin lah kan. Jadi macam abang, situasi abang. Abang pergi kat tempat-tempat yang boleh kata dah disampaikan, dah diceritakan yang tempat tu berhantu dan sebagainya. Tapi macam mana abang boleh kontrol imajinasi? Ada tips ke, mungkin bila nak imajinasi abang gigit lidah ke? Saya pun tak tahulah, itu yang tanya. Sebab kita datang-datang tempat tu, belum datang dia orang dah cakap ada hantu. Tapi bila datang tu dalam kepala ni hantu, setan apa semua. Macam mana tu? Okey, sebelum jawab pertanyaan saudara Badet kita ni, saya nak bagi tahu saya sendiri pun pernah nampak benda-benda mistik ni, dan pernah melihat, pernah ditegur dan tegur balik, dan pernah saya sendiri pun provoke, saya sendiri pun kacau dia pun kacau saya. Semua tu pernah berlaku. Dan berbalik pada soalan Badet, macam mana kita nak kontrol imajinasi kita, okey? Dia tak semudah yang disangka sebenarnya. Itu sebab ramai yang tak dapat nak kontrol. Okay. Dia pertama kali, sebelum kita kontrol imajinasi itu, kita perlu berfikiran positif dan mempunyai keberanian serta keyakinan diri. Okay. Perlu ada keyakinan diri yang kita mampu mengatasi apa sahaja. Keyakinan diri, iman dan ilmu. Tetapi sebagai petua perlu yakin pada diri. Apa saja yang muncul, benda tu takkan mampu membuat apa-apa pada diri manusia. Itu yang pertama yang kena perlu percaya pada diri. Kena percaya pada diri tau. Jangan duk imajinasi macam-macam, sebab kita boleh nampak apa yang kita nak nampak. Even kalau macam kita lapar kan, kita tengok batu dah nampak macam ayam goreng bila dah lapar. So sama juga konsep bila kita dah takut, kita nampak batu pun dah macam muka hantu. Itu masalah dia. Kena yakin pada diri, kena kawal emosi, dan it's not easy. It's not easy. Benda tu awak
buat training secara tak langsung atau memang ada training khas dia atau memang training dia adalah macam awak cakap tadi, umur 12 pergi ke umur 19 tu, training dia, Okey, keyakinan. macam saya bagi tahu tadi, saya banyak membuat kajian, banyak buat kajian. Bila benda tu benda yang pelik, saya akan pergi tengok apa yang menjadikan benda tu pelik. Okey, contoh, sekiranya kita berada di dalam hutan, tiba-tiba mendengar suara yang mendayu-dayu. Balik. So benda pertama ramai yang kata, Pontianak, langsui. Itu benda pertama, tapi saya tak. Saya dengar, saya kata ini apa kejadian ni. Bunyi macam hantu menarik ni. So, apa yang aku buat? Aku pergi ke lokasi tu. Makin kuat ni, memang mendayu, memang serius mendayu. So, bila dah terjumpa sumber bunyi mendayu tu, ia adalah seekor binatang. Surprising dia adalah seekor binatang dan ia adalah musang. Kalau korang tak percaya, korang buka YouTube, korang cari suara musang. Korang dengar suara dia sebiji macam langsui. So kita musang, bukannya langsui seperti yang kita katakan tu. Contoh. Tapi itulah benda yang sebenarnya yang terjadi pada aku. Even aku pernah merentas banjaran Titi Wangsa buat gitu berseorangan. Ada beberapa ekor musang yang ikut aku. Dan berbunyi. Banyak-banyak hari, banyak-banyak orang sibuk nak ikut kau. Aduh, aku dengar orang mental aku dah koyak. Masa tu kedua pagi, aku ingat lagi, kedua pagi dia ikut aku. Aku sulung, mata dia reflect kalau oren kan. Sulung mata dia tu, apa ikut aku ni. Ada dalam 3-4 ekor dia ikut. Dan dia berbunyi sedemikian. Itu contoh. So kita tahu dia adalah binatang, dia bukanlah sesuatu objek yang datang kepada kita untuk memudaratkan kita atau mencederakan kita. Dia datang kerana dia lapar. So aku bagi makanan, roti, dia makan. Itu saja. Easier said than done lah. Betul lah tu. Okey. Kalau saudara balik tanya macam mana training. Okey. Saya suka mengkaji step by step tu saya akan develop beberapa macam cara. Tapi ini mengambil masa yang sangat panjang dan saya pernah buat seminar untuk develop keberanian, jati diri dan keyakinan macam nak develop. Dan untuk first seminar yang saya buat hari itu ada budak yang berumur 12 tahun. Dia penakut. Lepas seminar dia terlebih berani. Saya ada develop untuk manfaat masyarakat, bukan untuk diri saya. So tu antara tips dia lah, keberanian. Okay. Kalau tu antara cerita awak untuk develop yourself kan, develop diri sendiri. Tapi just in case lah, awak ada tak pengalaman bawa orang yang penakut? Jadi macam kalau saya punya berani macam ni, awak punya berani tak cukup skrin, nak ke bawah sikit, dia naik balik atas, kan. Tapi kalau orang yang awak bawa tu dia punya penakut tu macam ni, dia bawah saya kan. Pernah awak bawa orang yang penakut ni dan macam mana awak nak tune diri untuk bawa dia? Mungkin sebelum program, semasa program atau selepas program. Okey. Soalan yang bagus. Ada soalan yang bagus. Aku suka nak jawab soalan ini. Dan aku pernah membawa peserta yang penakut. Belum pergi lagi aktiviti berkemping dekat gunung, muka dia dah diam. Macam seolah dia kata diri dia, betul ke apa aku buat ni. Okey. So orang macam ni selalunya aku akan ceritakan kerisauan dia. Okey, saya akan tanya apa yang merisaukan kau. Dia cakap nak tidur macam mana. So aku akan ceritakan, okay, kita tidur dalam kemah, kedudukan kemah kita selamat, jauh daripada jatuhan dahan, jauh daripada kawasan sungai yang akan menjadi kepala air, jauh daripada laluan binatang, dan kemah kita sangat secure, sangat tahan sekiranya hujan lebat. Itu saya akan matikan kerisauan dia. Dan dia akan tanya lagi, kita makan apa? So kita makan apa? Saya akan explain makanan kita adalah makanan yang mengenyangkan dan memberi tenaga. So tanya lagi, kita tidur macam mana? Kita tidur macam biasa, cuma kita dilapik benda-benda yang biasa, tetapi jangan risau, tidak akan ada ular masuk sebab langkah-langkah yang akan kita ambil. So kita ceritakan security, the safe security yang ada pada kita. Macam kita duduk dalam rumah atau kita berada di tempat kerja, macam mana kita rasa selamat? Sebab kita ada security yang menjaga, pagar, alam dan semua aspek-aspek keselamatan telah diambil kira. So itu dah boleh menghilangkan kerisauan dia. Itu sebelum. Semasa
apa yang saya buat? Sangat senang. Saya akan bagi body dekat dia. Okay. Kalau lelaki ni dia suka body perempuan. Kalau perempuan ni dia suka body lelaki. Biasa Saya akan bagi body ya. Saya akan bagi body dan selalunya body inilah yang akan memberi. Kalau body ini berpengalaman, dia akan memberi semangat. Tapi kalau body ini tak berpengalaman, they will help each other. Okay, dia akan communicate, help each other, sama-sama bagi semangat, sama-sama help each other. So, dan sepanjang perjalanan sehingga di semasa program, bagi body dan at the same time saya akan guide. Okay, macam mana dan kita akan cuba lupuskan kerisauan mereka pada waktu malam. So, pada waktu malam sekiranya ada seorang yang menjaga sebagai security yang menjaga sehingga ke pagi, kebanyakan kita takkan risau apa-apa. Okay. Nak cerita detail memang panjang. Dan selepas trip, okay, selepas trip, kita tanya pada dia balik, so engkau sekarang macam mana? Okey ke tak okey? Saya garanti dia akan kata okey, tak setakut seperti yang dia sangka. Tapi kalau dia kata, oi hampa semua penipu lah, kata jalan jauh ni macam kita sembang. itu lain. Itu lain. Lain. Itu lain. Jauh lagi lah. Dok. Kau cakap 5 minit. Hari tak sampai. Itu biasalah, geng-geng gunung kan, mana boleh percaya punya jarak dengan masa tak payah percaya. Yang lain boleh percaya. Boleh percaya. So, Aduh. kalau selepas trip dia rasa dia kata balik bila kita nak pergi lagi. Itu menunjukkan satu level yang sukses. Dia dah berjaya melalui dan dia dah berjaya merasai dan keberanian dia dah meningkat. Cuma apa yang perlu kita buat, kita tanya dia balik. Okey, dulu kau tak berani, sekarang kau berani kenapa? Kalau dia berjawab dengan sempurna, maksudnya kita dah berjaya guide dia untuk permulaan. Ya, ini merupakan satu pemahaman barulah untuk saya peribadi. Artinya lebih kurang kat sini yang saya faham, kalau kita ada orang yang soalan tu sebenarnya memang betul-betul saya tak tulis, jadi dia datang. Artinya kalau kita ada pasangan ataupun geng yang penakut ni, seperti mana macam Abang Ani cakap tadi, kita perlu bersabarlah kot, kan? Sebab kalau kita ada ego, kalau kita ada prinsip yang terlebih-lebih bagus ke apa, kita tak sukalah nak handle orang yang menambah kerja ni. Itu yang saya nampak lah. Dan nampak logik dengan apa yang Abang Ani cakap. Artinya daripada starting tu, kita dah perlu bertanya, wujudkan communication dengan dia, berbual, tanya apa masalah sebenar. Dan daripada masalah dia tu, dia macam dia takut. So, Abang Ani punya solution, aku bagi kau body lah kan. Kau perempuan, aku bagi kau lelaki paling handsome sekali. Untuk jaga kau, contoh lah kan. Jadi satu attraction dan distraction jugalah daripada masalah sebenar. Dan along the way, sentiasa, kalau tak sentiasa, perlukan ada frekuensi check-in dengan dia, tengok apa masalah semasa, try tu, bantu dia. Dan bahagian post tu pun macam tak sangka memang ada dan logik betul juga. Habis trip tanya apa okey ke tak kan? Betul lah. Apa masalah yang timbul kan? Jadi tips ni sesuai lah kot. Untuk start up kepada para suami-suami yang suka camping tapi isteri takut nak camping, rasa ini antara solution yang saya pun tak pernah terfikir lah. Sungguh tak pernah terfikir selama ni. Jalan ni nampak agak clear kan daripada Abang ni. Thank you lah. Baru kelas awal lagi aku dah ada nota lah. Okey, baik. Okey bang. Dari sudut itu Pak Padi dah dapat anda membantu orang. Okey. Untuk diri sendiri pula, ada tak pengalaman yang dari sudut keberanian nak tunjukkan ke orang walaupun dah berlaku benda macam tu tapi aku masih buat apa yang aku buat. Artinya pengalaman paling ngeri, kalau bagi saya ngeri lah, paling mencabar lah kot. Pengalaman anda sebagai solo ambush yang paling mencabar dalam career sebagai solo ambush.
bahagian solo ambush atau pendaki solo balik? Itu dua tajuk berbeza. Aku tak tahu nak pilih mana. Aku tak tahu nak pilih mana. Pendaki. Okey. Cabaran yang paling kuat dan aku masih ingat dua benda, iaitu aku hampir mati kerana hypothermia, dan aku terkena snow blind di Gunung Damavan, hampir mati juga. Snow blind masa ribut saji. So yang hypothermia tu, aku ada cerita detail dalam page aku daripada simptom aku nak jadi hypothermia. Masa tu aku pakai singlet dengan seluar tight pendek, kononnya nak laju lah kan. So seksi habis potong angin lah. Habis orang ada naik. so, saya suka sebab geng-geng gunung faham sebab apa kita pakai macam tu. Kalau umum dia tak faham, dia kata bodoh lah pakai singlet ni. So singlet dengan seluar pendek, potong angin. Lepas tu jadikan cerita, masa tu nak panjat Gunung Yoyap daripada Berlumut. Buat V2, buat Berlumut. Masa naik tu pukul 12 malam, dah sejuk kan. Ketinggian 1600 dah sejuk. Selepas tu hujan. So bayangkanlah hujan dengan baju singlet, dah lah hujan tu. Angin pula ya Tuhan. Sejuk dia Tuhan je yang tahu. Masa tu mata aku dah kelabu. Aku ingat air hujan menutup mata aku, tapi tak, sebenarnya memang kelabu. Mana jadi kelabu? Aku tengok, alamak, ini simptom hypothermia. Masa tu masih sejuk tu dah sampai ke tulang sumsum, dan aku terpaksa menyorok di bawah akar pokok. Tetapi tak, kan dekat Musi Forest ada akar pokok yang bulat tu. Aku menyorok dalam tu. Ada ular ke apa, lantak lah. Aku menyorok dalam tu. Tapi Tak peduli lah. tak cukup panas. Aku keluar balik. Tak tahu lah nak jadikan rezeki. Ada pohon buluh yang rendang. Pohon tu bawah bersih. Dan masih ada daun-daun buluh yang kering. Masa tu aku dah nak pening. Dah nak pening. Cepat aku keluarkan solid foil agak. Apa tu yang Solid fuel tu. Solid fuel. Keluarkan, aku bakar, cepat-cepat aku kumpulkan daun dan dahan pokok buluh. Masa tu benda dah jadi kuning, aku tahu aku akan pingsan. Masa api tu baru nak marak, aku pingsan. Lepas tu lebih kurang 2 jam aku terjaga semula. Aku rasa haba yang keluar dari api tu dah diserap semula ke badan aku, dan badan aku pulih seperti biasa. Kalau tidak, aku rasa dah tak ada dah. So, macam mana nak mengatasi benda ni? So, tidak lain tidak bukan adalah dengan ilmu. Kita perlu ada ilmu untuk mengatasi macam ni, dan kita perlu tahu sebelum benda ni terjadi macam mana nak mengatasinya. Itu yang sangat-sangat penting. Ramai yang tanya, bahan ini nasib ke? Yes, nasib. Tapi at the same time, kita kena pelengkapkan diri dengan ilmu. Ke mana-mana saja tempat, sekiranya kita masuk dalam hutan, kita perlu tahu sekiranya sesat, apa nak buat. Sekiranya jumpa binatang buas, apa nak buat. Sekiranya kita cedera, kita tidak ada makanan, tidak cukup air, apa lagi, macam-macam lah. Kita kena bersedia, kena ada tahu ilmu sebelum, dan sekiranya terjadi, apa kita nak buat. Itu saya baru cerita satu je, Badek. Itulah cerita dia. Artinya dalam walaupun buat kerja-kerja pelik, kerja pelik lah kan, buat pergi pencarian merungkai misteri kan, artinya tetap yang tersemat dalam hati awak yang paling mengerikan adalah realiti lah, iaitu yang paling mengerikan adalah hypothermia dengan snow blind. Padahal pergi tempat-tempat angker apa semua, jalan solo, tapi yang ngeri adalah fizikal. Kita boleh katakan salah satu segi yang ngeri adalah fizikal, dan yang ngeri dari segi mistik pun ada juga. Dan benda ini secara pribadinya saya katakan bahawa kita perlu sentiasa berjaga-jaga, dan sekiranya terjadi pada kita kena tahu apa yang nak buat. Dan salah satu saja share Badek kepada yang mendengar yang mungkin kata alah bahan ini saja buat cerita. Tak apa.
I'm okay with that sebab benda yang mistik ni agak di luar kebiasaan di luar kebiasaan dan tak semua orang boleh terima. So kau bayangkan Madek, aku kelitihan masa tu aku ingat lagi di lembah Kalimantan tu kat Bitu tu apa nama aku dah lupa dah. Okay. Aku tidur seorang-seorang kedua pagi dalam keadaan yang sangat letih. Memang aku nampak benda ni dia duduk jauh, berwarna hitam, berdiri aku nampak, tapi aku dalam keadaan yang amat letih sebab trekking tak tidur langsung. So masa aku baring tu, dia angkat aku tau. Okay? Dia angkat. Ni katakan badan aku dia angkat. Okay. So masa dia angkat tu, aku tak rasa seram, cuma otak aku seolah-olah menuntut kepada pemikiran. What is going on? Okay, so aku lebih berfikir bertanya pada diri, macam mana dia buat aku anti gravity kot. Ui, anti gravity ni bukan senang nak rasa ni. So bila aku buka mata, dia hempas aku dia otak dia. Faham? Mungkin dia cuba alih aku ke tempat lain. Dia hempas aku jatuh. So aku pun tak nak kacau, aku pack dan aku bergerak. So gangguan mistik ni kalau ditengok balik, manusia, pengalaman aku manusia tidak diganggu, melainkan kita yang mengganggu mereka dahulu. Okay, aku ulangi pengalaman mistik, manusia tidak akan diganggu, melainkan kita yang ganggu mereka dahulu. Contoh, buat kemah di tempat dia orang, kencing merata-rata, romen-romen dengan pasangan, benda yang tak elok macam ni So kita tak respect hutan, tak respect keliling, tak respect makhluk di keliling dan dia akan berbalik pada kita. Itu pengalaman aku. So sama-sama kita fikirkan. Itu dia pada. Tapi yang buat bila dia angkat tu aku macam kalau kau ada telefon bomber dah, helikopter kau tak duli. Tu tempat dia tahu. Sajalah aku. Ada satu pengalaman saja share. Satu pengalaman memang aku tahu tempat dia, saja aku kencing kat situ nak tengok apa dia kata kan. Dia cekah aku tahu. Hoi, kuat tau. Aku tulis belakang tak ada siapa. Itu kisah pendek, pengalaman pendek aku. Pengalaman pendek kan situ lah. Saja nak cuba, saja nak try. Okay, Wang, kalau ikut penceritaan yang ni, kiranya bukan sekali dua lah awak ada pengalaman dan juga rezeki untuk pengalaman benda yang tak nampak ni kan. Mungkin awak boleh share sikit tips macam mana macam ni nak cakap, macam mana tak perlu melalut tak perlu gelabah lebih apabila diganggu. Bila awak kena ganggu tu kan, bila awak kena tak tahulah bahasa ganggu kot kan, kena ada ganggu ataupun dipanggil ke ataupun diraba atau dicuit dan macam tadi kena dokong, bila awak kena gitu je, first thing that came into your mind is apa? Mungkin benda tu boleh dijadikan tips kepada diorang yang takut dan rasa diganggu. Ketika diorang rasa diganggu, apa yang first thing diorang kena buat? Ke awak ada macam, okay, first aku batuk, second aku bersin. Kalau ada SOP macam tu boleh share juga lah. Okay. So, aku tak pasti apa yang aku bagi tahu ni berguna kepada semua orang, tapi ini adalah apa yang aku buat. Sekiranya anda ternampak sesuatu yang tidak dijangka. Kejap balik, dengar tak suara saya? Dengar, clear. Ada tak bunyi-bunyi lain? Tak nak. Okay. So, ya bunyi lain apa ni bang, jangan main-main. Dah malam ni, tutup kelas ni aku balik betul lah. Jangan bang. Air terjun ada dengar tak ada kan? Oh tak ada. Okay. Lagi sikit nak balik. Okay, kelas sambung. Tak jadi cancel. So ini adalah apa yang aku buat dan ini adalah apa yang aku share dalam seminar aku. Okay. Sekiranya seseorang tolong buka minda, jangan defensif kepada pendengar yang menonton, yang mendengar, tolong buka minda, don't be defensif. So sekiranya sesuatu yang terjadi di luar jangkaan
anda, di hadapan anda, contoh benda mistik, kemalangan atau apa saja yang mencabar keberanian anda. Kalau nak ikut Islam, banyak kata beristighfar. Ya, beristighfar. Okay. Tapi apa yang aku buat dan apa yang aku beritahu kepada semua orang, first apa yang korang kena buat adalah tarik nafas perlahan-lahan. Okay. Kenapa tarik nafas perlahan? Kerana ianya akan membantu untuk anda mengawal emosi dan pergerakan badan anda. Kalau tak percaya balik, cuba tarik nafas perlahan sekarang. Anda akan rasa sedikit ketenangan. Dan sekiranya anda tenang, otak kita akan berfungsi secara optimum. Sebab itu, kerisauan, imajinasi anda akan lebih terbuang. Okay, so tarik nafas perlahan. Di seminar saya ada ajar cara pernafasan macam mana, semua saya ada ajar. Tapi very basic adalah tarik nafas. So kalau anda nampak sesuatu, dalam Islam kita beristighfar sebenarnya adalah untuk mengawal pernafasan dan menjaga pergerakan jantung anda. Okay, same konsep. Setengah orang untuk yang bukan Muslim, aku ada bagi tahu benda yang sama, dia orang pun praktik. Tengok. So, balik bayangkan dan semua viewers yang tengah tengok live ni, cuba orang bayangkan tiba-tiba ada satu raksasa datang depan anda. Tiba-tiba ada satu hantu datang depan anda. Cuba anda tarik nafas perlahan. Diam untuk beberapa saat dan tarik nafas perlahan. Anda akan rasa suatu semangat lain yang datang, iaitu semangat yang datang pada diri anda sendiri. Cubalah sekarang. Mungkin kau tak payah dia. Dia walaupun raksasa tapi dia comel lah. Tengok. Otak dah boleh fikir kan. Suddenly benda tu jadi lucu. Kalau otak tak fikir, dia lari. Aku nak cabut lah. Tapi tengok, Allah, King Kong berbulu panjang, nampak lucu. Okay. First, sebenarnya tenangkan minda physically ambil nafas supaya daripada terkejut tu, baik kau ambil nafas. Tenang, tarik nafas. Okay, baru faham, baru dapat relate sikit lah. Kadang-kadang orang cakap tarik nafas kan. Tarik nafas, tenangkan minda. No. Just stop sedetik, tarik nafas. Relax ya. So selain daripada mempunyai semangat jati diri yang baru, anda juga kelihatan macho seperti sekarang. Okay. Itu dia macam terus rasa aku nak try lah, tapi bila fikir balik jangan. baru belajar. Masuk dalam hutan seorang, try tengok. Oh, banyak pacat alasan kan, nampak alasan baik kan. InsyaAllah bila kita jalan seorang-seorang tu pun mungkin dah boleh apply lah kan. Ya, sebab kadang-kadang bila contoh saya tak adalah berani macam abang ni nak betul-betul masuk seorang, tapi walaupun masuk dalam grup, tak boleh tolak kemungkinan yang ada time kita akan terputus tu, taklah tertinggal kan. Mungkin terlebih sikit pada orang belakang dan tertinggal sikit pada orang depan. Jadi secara matematiknya memang kau keseorangan lah. Dan biasa bila keseorangan ni tiba-tiba deria semua macam X-Men kan. Ini bau kentut ni kentut ni, rimau kat belakang bukit ni kentut confirm ni kan. Tiba-tiba lah hidung kau kuat, telinga boleh dengar jin dengar mengumpat dekat belakang rumah ke apa benda kan. Tiba-tiba lah kita punya panca indera jadi makin power kan. Abang ada kena juga tak situasi macam tu? Macam tiba-tiba kau macam dengar selagi 100 meter terdengar lebih kuat, dan benda tu diproses. Macam ada situasi saya mendaki di sebuah bukit di Selangor. Kawasan tu dia ada buluh di persekitaran. Time tu ada salah satu peserta orang lain yang injured. Jadi kita orang yang tak ada kaitan ni tengok orang injured, tengok jam free, tolong-tolong lah, escort tolong angkat, tolong papa dan berkaitan. Jadi sampai satu tempat tu kita berehat kejap dan ada bunyi mengeriuk macam dengar tak bang bunyi tu? Malu pula. Harap tak dengar lah. Anggaplah ada satu bunyi pelik kan. Jadi dalam grup tu diorang muka nampak masing-masing dah berubah, dah pucat lah tiba-tiba. Saya seorang je nampak berani dan tak pucat. Itu pun sebab
Sebab saya nampak bunyi tu sebenarnya hasil daripada pokok buluh yang berlanggar. Bukan sebab saya berani ulang suara sebab nampak pokok tu dalam hati ada bunyi, tiba-tiba tengok muka orang lain dah. Yang ada yang awak mata dah gini kiri kanan kan. Korang kenapa? Ada dengar bunyi pelik Bunyi macam mana? Bunyi macam tu pokok tu berlanggar. So semua okey. Tapi tu nasib baik lah. Mungkin kalau aku tak nampak buluh tu dengan aku putih kulit je kan. Okey. Untuk abang dalam situasi macam tu macam mana abang nak maintain dan pastikan, artinya abang akan gunakan teknik pernafasan tu ke? Okey, teknik pernafasan tu contohlah, abang kena situasi bunyi pelik. Kontrol nafas. Dan abang akan pergi siasat ke atau abang akan teruskan perjalanan? Okey. Kalau awak lah. Betul. Kita relax, kontrol nafas dan aku akan pergi siasat. Sebab kita perlu tahu apakah sumber yang menyebabkan benda itu menjadi pelik. Kerana setiap benda yang terjadi itu adalah ada sebab ataupun ada perkara yang menjadikan ia menjadi pelik. So kita kena pergi tengok. Sebab itu saya boleh tahu Musa mengeluarkan bunyi yang seperti langsui. Yang buluh tu memang favorite. Kalau di kawasan buluh memang pertinihan buluh tu dia bunyi bunyi agak menyeramkan yang di buluh tu dan dan beberapa binatang mengeluarkan bunyi-bunyi yang pelik. So kebanyakan aku boleh guarantee 80% yang terjadi sebenarnya adalah daripada alam kita, bukan yang mistik. Okay. So kena find out. Tapi kalau tak berani find out seorang-seorang, okey balik, ajaklah 2 orang. Kalau 2 orang tak berani, ajaklah 3 orang. Simple as that. Ni ajak ketemu ke? Jom tengok. Ajak ramai, yes. Ajak ramai. Jom kita ramai tengok. Gua ramai. So manusia ni bila dia ada teman atau berkumpulan, kekuatan dia lain macam. Benda mistik pun tak berani dekat. Sebab tu gangguan kalau datang pun dalam berkumpulan, kalau kita berkemah kumpulan, gangguan datang pun dia tak datang dekat, dia datang jauh-jauh. Dia main jauh-jauh, dia hai, jauh-jauh. Dia tak datang dekat sebab dia tahu kekuatan manusia di situ. I see. Okay, macam abang pergi solo kan. Jadi macam tadi kalau baru kita cakap tadi, kalau berkawan nak pergi senang, ajak kawan. Artinya bila abang berseorangan ni, ada ke peralatan asas yang abang bawa? Contohnya bila buat solo ambush tu abang bawa iPad ke? Tak tahu lah, mungkin ada sebab mungkin bawa pisau, mungkin bawa cue snooker, tak tahulah, tak pernah nampak lah, tapi contoh lah, manalah tahu aku kena bawa cue snooker ni sebab aku bila takut ni aku satu kali kan, contoh lah. Mungkin abang boleh share. Okey, untuk solo ambush atau untuk di hutan, macam di hutan buat solo memang aku spare satu pisau kecil untuk kegunaan memotong tali, memotong benda-benda yang berkaitan di hutan. Tetapi kalau di solo ambush ni aku tidak membawa apa-apa pisau ataupun peralatan senjata kerana menghormati tempat-tempat tersebut baik secara fizikal maupun secara mistik. Dia ibarat, kenapa aku tak bawa pisau, kenapa aku tak bawa senjata atau pistol? Dia ibarat bila kita masuk rumah seseorang dengan membawa pistol ataupun pisau, apakah tuan rumah, apa yang akan dirasa oleh tuan rumah? Tuan rumah mesti akan terancam, dia akan memberi, dan semestinya tuan rumah akan membuat ancaman dahulu ataupun serangan terlebih dahulu. Tetapi sekiranya kita datang secara santai, tak bawa apa-apa, dengan secara humble-nya kita datang, kita tengok, tuan rumah tahu, dia ni datang bukan nak menceritakan aku, dia ni datang untuk melihat aku. Why not aku tolong dia untuk tunjukkan diri aku, why not aku tolong dia untuk tunjukkan keadaan sekeliling kepada dia. So dia ada adab di situ. So masa solo pun aku tak bawa, bukan sebab aku berani, bukan sebab aku nak tunjuk hebat, no, tapi aku menghormati kawasan-kawasan yang aku kunjungi. Artinya peralatan pun bergantung pada tempat lah kan. Kalau pisau tu kat hutan mungkin logik lah. Kalau dekat bandar tu nak buat apa pisau kan. Tapi contoh dalam hutan, kalau bawa peralatan macam pisau tu, dia membantu semangat ke atau awak akan gunakan memang untuk praktikal saja?
Okay, pisau adalah aku gunakan untuk praktikal sahaja. Sebelum ni, yang penting ilmu lah sebenarnya. Kadang-kadang kita yang tahu, kita yang tahu, yang tak tahu akan tahu. Kadang-kadang laluan yang kita ambil tu adalah contoh laluan harimau. Kita lalu juga, kita masuk juga. Kalau harimau tu dalam keadaan cedera, kita cari naas lah. Tapi kalau harimau tu keadaan baik, dia akan elak daripada jumpa manusia. Tapi kalau cedera, kita cari naas lah. So yang tak bernasib ni orang yang tak tahu dia masuk, dia tengok laluan tu, dia ingat tracking manusia, so dia ikut tiba-tiba nampak harimau dengan anak dia. Itu jam lah. Itu memang naya. Itu memang naya sebab dia tak tahu tetapi dia teraniaya diri dia. Okey, so itu sesuatu yang perlulah. Okey, kalau terjadi sesuatu sebolehnya kena ada ilmu penjejakan binatang buas, beruang tu mana, harimau tu mana, gajah tu mana. So dia tahu laluan ni adalah selamat. Itu sebab kita memerlukan atau grup-grup baru yang mendaki memerlukan seorang leader yang berpengalaman luas dalam membawa mereka. Sebab tu kita kena ada guide. Itu yang kita tak nak, benda-benda yang tak terjangkau terjadi. Macam aku tak bawa pisau. Bila aku tak bawa pisau, aku nampak ni laluan 4 belang, laluan harimau. So aku kena, of course aku kena pakai laluan lain untuk elakkan dia. Ini laluan harimau, laluan gajah. Of course aku kena pakai laluan lain untuk elak bertemu dengan gajah. So dia lebih kurang proaktif. Sebelum benda terjadi, kita elak. Dia kurang macam tu lah. Intinya ilmu tu asas dia proaktif lah. Jangan reaktif pun perlu, tapi kalau boleh yang first proaktif lah kan. Ya, kalau dah tahu laluan tu berpotensi untuk membawakan laluan atau tindakan yang berpotensi membawa kepada darurat, elak lah, ditualah daripada awal. Okay, itu yang baik. Kalau tak ada pilihan, terpaksa lalulah. Tapi kena tahulah tapak tu tapak baru ke lama. Banyak lagi benda yang dia cerita rasanya sampai pukul 12 tak habis balik. Itu lah banyak. Okay bang, sambil-sambil tu kita ada macam saya cakap dengan awak, saya ada grup tuition hutan yang kita cuba monitor dan kita sudah pun mendapat beberapa soalan daripada rakan-rakan. Okay, antara soalan dia yang kita dapat pada malam ni, meremang. Tu style tak? Aku nak tanya sebenarnya. Okay, meremang lah. Selalu orang cakap meremang. Dia dah dekat. Aku dah rasa dia naik kat sini, dia mesti ada kat belah kanan kan. Tangan kiri aku naik, dia mesti kat belah-belah selatan kan. Saya tak lah bang, dengar orang punya sembang kan. Kalau pendapat awak pula lah, saya nak dengar awak punya sembang pula kan. Meremang ni, dia satu indikator ke atau dia ada jenis-jenis meremang? Meremang yang sampai bulu tercabut tu masuk ada hantu, meremang setakat naik-naik tu tak ada hantu. Contoh lah. Ada lah. Dia meremang memang level bulu janggut ni memang tak angkat tegak. Putus lah, tu memang ada hantu depan mata, confirm. Contoh lah. Okey, meremang ni dia ada pada setiap manusia kalau ia menyebabkan bulu-bulu kita kan, dia akan meremang. Bagi aku dia ada dua jenis. Satu, dia meremang kerana trigger daripada badan. Trigger daripada badan seolah seperti nak terberak. Yang ni semua manusia rasa. Aku tak tahulah ada manusia tak pernah rasa, aku tak tahulah. Tapi aku sendiri pernah rasa kalau terberak sangat korang tahan, dia meremang. Okey, dia meremang, dia trigger. Something need to be done. Hajat perlu ditunaikan. Okey. Itu kalau tak tu nanya. Itulah. Dan kadang-kadang dia bercerita-cerita hantu, kadang-kadang ketakutan yang sangat, dia akan trigger meremang. Aku cerita dah aku meremang. Okey. Itu daripada trigger badan. Daripada trigger badan. So, meremang lain yang dimaksudkan bila kita tiba-tiba berada di kawasan yang kita, apa tak cakap seram, kawasan yang kita tak tahu seperti hutan, di tempat di gunung, tiba-tiba dia meremang secara semula jadi. Okey. Dia bermula satu badan sehingga ke belakang. Okey, itu menunjukkan adanya entiti adanya tenaga, kita sebut tenaga dulu, adanya tenaga iaitu elektrostatik. Tenaga ini adalah originated daripada entiti ataupun mistik. Sebab itu kalau korang tengok aku punya solat ilmu, aku ada bawa meter EMF. EMF ni digunakan untuk cek tenaga pada litar sebab dia ada electromagnetic field ataupun electrostatic field. So tenaga inilah yang menyebabkan anda meremang dan ianya menunjukkan kehadiran sesuatu. Okay.
Ada setengah kes di atas puncak gunung tiba-tiba meremang. Kebanyakan kalau korang tidur di atas, kerap tidur di atas puncak gunung, tapi zaman sekarang orang tak bagi tidur atas puncak gunung kerana berbahaya. Yes, berbahaya. Di puncak gunung sekiranya elektrostatik tinggi cas negatif, elektrostatik negatif akan tinggi dan akan berlaku kilat. Bila cas negatif tu tinggi, anda akan meremang. Itu adalah sesuatu. Tetapi kalau di arus-arus di hutan-hutan lain dia meremang, menunjukkan kehadiran sesuatu. Okay. So, dia ada dua jenis seperti aku ceritakan tadi, harap semua faham lah. Meremang adalah indikator. Yes, indikator. Indikator kepada di dalam diri atau dan indikator kepada di sekeliling. So, itu jawapannya tadi. Artinya yang indikator kalau ada kehadiran sesuatu tu dia lebih daripada dalam diri lah. Artinya dekat luar tak ada charge positif negatif terlebih ke apa. Tiba-tiba kalau dia naik tu, ada logik dia lah. Wujud something yang di sekeliling. Okay. Okay bang, cerita pasal meremang. Jadi dia buat kita terfikir. Ada juga kebetulan soalan. Dia berkaitan dengan histeria pula. Jadi saya rasa macam kalau time sekolah dulu meremang dengan histeria ni dia macam ada satu pipe lah. Budak dah start meremang, malam macam rasa sejuk-sejuk sikit, ujung sikit, histeria boleh luasa kan. Abang ada pengalaman tak dengan histeria ni? Ada. Kalau ada, boleh sharekan sikit. Apa Ada. yang dibuat? Ada, cuma masa tu aku masih muda, umur aku baru 15 tahun, aku tingkatan 3. Dan aku dapat rasa meremam di rumah tu, memang aku dapat rasa suasana dia lain. Dan diakhiri dengan beberapa pelajar perempuan histeria dan ianya berjakit-jakit. Sayang sekali aku belum membuat kajian lebih. Aku hanya menonton dan hanya melihat. Hanya ustaz dan guru-guru berkaitan saja yang pulihkan beliau. So macam mana nak pulihkan macam mana tu aku tak dapat nak cerita sebab aku ada pengalaman. Cuma yang aku bagi tahu pengalaman kena histeria ianya melalui cerita mistik, ia lebih kepada masuk ke dalam badan kita dan mengawal otak kita, sebab itu dia punya kekuatan yang lebih. Kalau anda meremam di rumah, kalau anda meremam di rumah daripada kaki, daripada tangan, tiba-tiba rasa di belakang ni, anda perlu berhati-hati kerana kemungkinan dia akan masuk melalui belakang leher anda dan kawal otak anda. Anda perlu berhati-hati. So apa yang perlu buat? Aku risau nak cerita, takut tak sama dengan pengalaman-pengalaman perubatan yang lain. Mungkin cara aku ni tak sama. Sebab cara aku ni lebih kepada kajian sendiri So tak apalah, aku simpan yang tu dulu macam mana nak buat. Banyak-banyak lah. Yang siapa yang nak tahu macam mana nak buat, nak elak daripada kena rasuk ke apa, banyak-banyak rujuk lah kepada guru-guru berdekatan. Tak balik nak share lah Badik. Nanti orang kata sembang. Kepada yang tanya tu, soalan ni dia macam ada tajuk yang lebih terperinci lah kan. Ada kelas yang lebih terperinci lah. Mungkin saya pun macam nak tegur kan. Ini macam mana nak share ni kan. Benda ni dia tak sesuai lah kita share secara terbuka Betul. Mungkin ada rezeki nanti kita kalau ada sesi yang secara live, bukan live, katanya physically datang eye to eye. Mungkin kita akan cuba conduct lah nanti kan. Tapi betul, kena vaksin dulu. Betul. Okay. Okay, ada satu yang lain sikit. Dia tidak berkaitan dengan mistik lah. Keberanian ni selain daripada benda-benda mistik, ini juga berkaitan dengan fauna lah, binatang buas especially. Abang ni ada tak pengalaman bertempung dengan tak tahulah, buaya sungai ke, harimau pokok ke, gajah, tedung, tak kerti nak sebut lah, binatang-binatang berbahaya lah. Jumpa. Okay, basically cerita dia, kalau jumpa binatang berbahaya, apa Abang Ani buat? Betul kata Badik tu. Okay. Keberanian ni ada macam-macam. Okay. Keberanian tak takut mati, keberanian tak takut binatang buas, keberanian kepada manusia, keberanian kepada tak takut bini, keberanian itu lain. Kita bukan takut dia. Dia tak takut kita. Aduh, nanya kamu. Okay. Berbalik kepada soalan Badik tadi. Pernah tak ada pengalaman bertemu dengan binatang buas? Pernah.
Aku pernah bertemu dengan harimau, dengan bunyi apa tu? Bertemu dengan harimau, ular, beruang dan gajah. So aku cerita bertemu dengan harimau. So apa yang aku buat? Dia menjadi spontan lah, seperti aku cakap. Aku masih ingat aku di lokasi Gunung Bintang, di Gunung Bintang, berseorangan masa aku umur 19 tu. Aku masuk kawasan tu, aku masih ingat aku dengan si Pak Belang ni bertembung lebih kurang jarak dalam 10 meter. Masa bertembung tu, mungkin sebab aku tidak ada niat yang serong, aku tengok dia macam aku sedikit terkejut, lepas tu aku senyum. Dia pun tengok aku sedikit terkejut, dia tak senyum lah. Dia just Udah naya kalau dia yang senyum kan. sebab aku masih Yeah. aku masih ingat dia punya pandangan mata tu. Pandangan mata dia tak mengancam, dia just tengok, hang ni buat apa kat sini. Ibarat dia macam tu lah. Dan aku pula, alamak, aku nak lari sini je kot. Aku punya reaksi macam tu. So reaksi aku tak mengancam, dia pun rasa tak terancam. Dia just tengok lebih kurang 10 saat, dia patah balik, golekkan dia punya ekor tu dan walk away. So itu pengalaman yang aku tengok, dan aku selepas dia walk away tu baru aku terfikir, kalau dia serang aku apa nak buat lah. Kalau dia buat ni apa nak buat lah, baru terfikir. Lebih kurang aku Belah pun. dia dah belah lah. Lebih kurang 1 minit aku diri, lepas tu tak apalah, aku selamat dan aku jalan terus. Sambung jalan. Tu harimau belang. Harimau kumbang pun aku pernah jumpa, dia menyorok di bawah. Bukan dekat gunung tu ada laluan air. Laluan air dia habis akan menjadi terowong. Dia lepak dekat terowong tu. Dah lah gelap. Masa tu aku tengah hiking, nampak terowong tu, kita lalu ke tepi. Kan terowong turun tu kita lalu ke tepi, sebab bawah tu dia jadi terowong. Dia duduk dalam ke tepi, aku nampak macam harimau kumbang. Takkan kucing kot. Tak, memang besar lah kan. So mungkin keadaan aku yang tak mengancam dia, aku tengok dia, harimau kumbang. Yang dia pun tengok, dia bereaksi seperti seekor kucing yang membuat bunyi mendehem. Dia macam seolah warning, main dekat kena, tak main dekat tak apa. Dia pula dia macam tu. So aku je ambil bag, jalan tengok, bye bye. Jalan. Simple as that. Dan banyak, first jangan panik lah. Okay? First apa-apa terjadi bertembung, jangan panik. Dan macam aku cakap tadi, tarik nafas sikit. Okay? Kalau panik tiba-tiba, kalau ada pisau, angkat pisau. So common action what will happen. Betul lah dia. So intinya serang kita kan. Intinya elemen of provoke pun kena jagalah. Jangan wujudkan elemen ancaman, provokasi lah. Tarik nafas tu maintain lah, tengok. Macam tu. Kaya dah ada balik ni naik motor jangan tumpang pula, aku tumbuk muka kau. Kenapalah buat kelas ni malam. Aduh. Apa tu buat tengah hari buta. Okey, bang. Selain pada tu, ada juga yang berminat. Okey. Macam mana bang? Kalau ada kawan-kawan kita yang bagi mungkin dalam situasi camping ke hiking ke running dekat Malaysia ni, solo tu ada. Tapi ramai tu taklah. Nak jumpa tu pun susah kan. Walau bagaimanapun dengan bilangan yang penggiat yang semakin bertambah, of course ada rakan-rakan kita yang ingin melalui pengalaman solo ni. Maksudnya bukannya tak ada single, tak ada boyfriend, tak ada girlfriend, tu solo lain lah. Ni solo pergi camping ke pergi hiking kan. Kalau bab solo tu kau bermasalah, kau pergi abang ni, kau jangan tanya sini, aku tak nak tolong. Abang ni pun tak nak tolong, tu silap. Kan. Jadi diorang yang nak start solo hiking, awak ada tips-tips asas yang contoh awak cakap, okey kalau kau tak boleh 3 benda ni kau jangan sembang lah pasal nak solo. Ada tak bang? Solo hiking atau solo camping? Bagi aku lah, solo ni sesuatu aktiviti yang
bahayanya ekstrim. Bahayanya ekstrim, anda perlu bersedia untuk sebarang kemungkinan. Segala aspek mesti kena bersedia. So aku tak ada tips. Kena tahu tiga ni, jangan buat solo. Aku tak ada tips sebab bagi aku strategi tu penting. Strategi sebelum anda pergi solo adalah sangat-sangat penting. Contoh engkau nak pergi ke puncak gunung, contoh Korbu, engkau buat solo. So apa strategi dan persediaan yang perlu kau buat? Okay. So kena buat risk assessment dan kena ada plan B. Kalau risk assessment pun fail, risk assessment pun fail, jangan buat solo. Membahayakan diri dan menyusahkan orang lain. Risk assessment pun fail, lepas tu plan B pun tak ada. Plan B ni ibarat kalau terjadi sesuatu, kau jatuh gaung, apa kau nak buat secara seorangan? Engkau jumpa binatang ini dan kau diserang, apa kau nak buat secara berseorangan? Engkau tercedera, engkau tersesat, apa kau nak buat secara berseorangan? Kalau itu pun tak lepas, lupakanlah. Anda akan menyusahkan orang lain dan menyusahkan satu Malaysia. Okay? Dan macam mana anda nak survive sekiranya tiada makanan? Risk assessment tu sangat-sangat penting. Dan untuk pengetahuan saudara bajet, sebelum aku buat solo, 3-4 hari tu aku dah buat homework. Termasuk hafal peta, termasuk makanan yang aku custom sendiri, termasuk sekiranya terjadi hipotermia dan bahan-bahan keselamatan, ubat-ubatan apa yang nak kena buat dan berapa weight. Terlalu banyak lah bajet. Apa-apa assessment sangat-sangat penting. Tetapi kalau nak solo defect macam marathon, nak berlari, ada patah balik on the spot, yang tu ada basic kit pun dah okey. Okay. Ramai yang tanya, yang buat trail run tak ada apa pun. Of course trail run tak ada apa sebab dia ada orang yang menjaga setiap checkpoint. Okay, dia orang dah ada ciri-ciri keselamatan yang diorang ambil sekiranya terjadi sesuatu. Tetapi sekiranya bukan trail run, kena nak buat solo, aspek-aspek itu perlu diambil kira. Okay. Tapi sekarang ni rasanya ramai yang buat shortcut. Dia buat solo, dia make sure handphone dia penuh bateri. Bila dah jadi sesuatu, dia call bomba. Tak boleh macam tu. Okay, tak boleh. Itu kan solo. Itu susahkan orang. Betul lah. Sebetulnya, antara persediaan, macam saya dengar tadi, lebih kurang saya dapat simpulkan sebelum nak buat solo camping tu, yang first, tajuk persediaan lah. Artinya dari sudut perancangan, peralatan, ilmu pun penting kan, macam mana cakap kalau hipotermia apa nak kena buat kan. Antara peralatan dan juga ilmu, mana weight yang lebih berat? Peralatan perlu lebih bagus ke atau first ilmu yang perlu datang tu? Ilmu atau pengalaman? Daripada perspektif awak ni. Bagi perspektif aku, ilmu dan pengalaman dan peralatan adalah amat membantu dalam pergerakan dan benda-benda yang lain. Pengalaman dan ilmu. Contoh, sekiranya anda masuk tidak ada pisau. Sekiranya anda tidak ilmu macam mana nak buat pisau dalam hutan, susahlah. Anda masuk lenggang, anda tidak ada kemah, tetapi anda tidak ada ilmu macam mana nak buat petak teduh, macam mana nak buat tali, macam mana nak tangkap ikan untuk survive, susah. Okay. Ilmu dahulu, ilmu dan pengalaman dahulu. Tetapi sekiranya yang rasa nak try, cuba yang pendek-pendek dulu. Pergi dekat-dekat, pergi ke hutan Ipoh. Okay. Dan kalau sesat jangan susahkan orang, pandai cari jalan keluar. Okay. Try yang light dulu. Jangan cuba-cuba terus naik satu gunung yang jauh, yang tiba-tiba tak jumpa jalan keluar, tiba-tiba terikut jalan binatang, lorong binatang, itu sangat-sangat risiko. Banyak cerita benda ni. Dia, bahagian itu pun boleh tahan juga dia punya detailing yang boleh ada kan. Cerita pasal pergi jauh dekat ni, tiba-tiba saya teringat pasal ada satu perkataan ni, tutup jalan lah contohnya. Saya tak tahu betul ke tak perkataan tu, tapi dia macam jalan kena tutup. Mungkin benda ni tak apply pada orang yang camping. Untuk orang yang hiking, trekking atau trail running, apply lah. Orang ni ada tak pengalaman macam, tracknya sepatutnya kat sini, tapi kenapa tiba-tiba kat sini macam semak samun? Ada tak? Apa jalan yang sepatutnya dilalui tu seolah-olah ditutup? Ada pengalaman macam tu? Ada. Kalau kena macam tu, apa?
Okey, beberapa kali aku pernah ada pengalaman track ditutup, jalan ditutup dan aku tak tolak kemungkinan itu mistik, gangguan mistik tu ada di situ. Dan di situlah pentingnya anda bawa simple map untuk anda tahu jalan keluar. Macam aku jarang bawa simple map sebab sebelum aku masuk aku dah hafal lah kawasan map. Dan sebut tentang hafal, aku dah menghafal bukit-bukit kecil yang berada dan laluan sungai yang berada. So anything happen, aku just triangulate menggunakan bukit-bukit kecil yang aku nampak, yang aku hafal dalam map. So apa-apa pun spare map lah kalau nak bawa masuk jalan laluan hutan atau gunung yang jarang-jarang dimasuki oleh orang. Spare peta dan kompas. Okay. Jangan kata aku dah biasa, aku nak masuk macam ni, aku dah biasa. Kalau dia dah biasa, dia ingat puncak-puncak kecil ataupun laluan sungai is okay. Tapi kalau dia dah biasa tapi dia masih tak ingat sebab ikut kawan dia, itu adalah risiko yang sangat tinggi. Okay. Itu jawapan. Dia ertinya nak buat solo ni bukan bodoh lah, bukannya kau pergi sebab dengar macam Abang ni punya sembang ni kan. Pergi hiking lagi senang tak payah nak faham tak kan. Dia tak payah nak prepare gila-gila tau kan. Okey, contohlah. Okey, aku tak bawa medkit tapi aku ada team. Takkanlah dalam 10 orang tu seorang aku tak bawa Panadol lah, lepas tangan kan. Biasanya berapa lama masa diperlukan? Contohlah kalau awak buat V1 solo hari tu kan. Berapa bila buat last kan? Ingat lah. Tapi kan ada kan sebelum PKP ke apa gitu buat V1 solo. Secara realitinya, okey, secara fantasinya kita tengok kat Facebook dia punya perkongsian tu kawan-kawan boleh rasa lah dia punya gahnya sebuah pencapaian ataupun sebuah perkongsian yang abang ni buat. Tapi secara realitinya di sebalik tabir kita tolak training fizikal, berapa lama masa yang abang perlukan untuk betul-betul plan? Macam abang cakap tadi, bila abang cakap aku mesti ada idea kat mana aku pergi, kat mana jalan keluar. Jadi benda tu walaupun awak dah pengalaman mesti awak buat balik juga kan, sebab nak buat sesuatu yang serius. Emergency contact, berapa lama masa planning nak siapkan benda-benda yang tu? 2-3 hari boleh siap ke atau sebenarnya makan masa yang lama? Okay, so soalan tu bagus ya balik dia. Seorang pemerhati yang dapat membuat analisis bagus. So hiking memang senang. Okay, hiking memang senang sebab kita ada team. Dia ni boleh bawa ini, dia ni bawa ini. Kita bagi teamwork everyone spare the role. Seorang jaga depan, seorang jaga belakang. Ini boleh camping, ini boleh masak. Memang senang, yes. Senang dan mantap. Untuk solo macam saudara Badik tanya tadi, preparation berapa lama. Untuk V1 pertama kali aku mengambil masa seminggu untuk mengkaji trail, untuk mengkaji plan B, untuk buat risk assessment, untuk keluar in case kalau aku keluar pukul ni apa aku nak buat, in case kalau aku tersesat apa aku nak buat, in case kalau aku keluar lewat aku diserang oleh binatang apa aku nak buat, in case kalau jadi macam ni apa nak buat. Dan beberapa poin-poin yang memungkinkan aku membuat kontak melalui telefon pun aku ada prepare semua. Dan beberapa yang aku boleh share, kalau V1 di puncak view ada spot-spot yang boleh ada telefon, di Korbu pun sama, beberapa spot. Dan telefon yang smartphone tak boleh pakai, kita boleh pakai phone yang Nokia lama tu sebab coverage dia lebih kuat. Yes, aku mengambil masa seminggu untuk aku prepare untuk risk assessment risiko. Okay. Dan bila dah tamat orang tengok, alah senang je. Actually it's not easy as what they think. Jadi benda ni secara tak langsung lah. Saya sampai sekarang saya tunggu, ingat dah 9 tahun, 6 tahun, 7 tahun saya tunggu siapa lagi yang nak buat solo V1. Saya tunggu sampai sekarang. Bila adanya dia dah settle, saya nak berkongsi dengan dia macam mana dia prepare, macam mana saya prepare, macam mana dia rasa, macam mana saya rasa. Sampai sekarang saya tunggu. Tak ada lagi. Hanya untuk sharing, bukan tunjuk wah kita hebat. No. Tak ada sama sekali. Satu zarah pun tak ada. Hanya untuk sharing. So, saya rasa berminat dengan bahagian ni bila dia pasal keberanian jugalah.
Kalau kau fit macam mana pun, kalau kau tak berani, kau tak buat pun V1 solo tu. Betul. Tapi bila kau berani, kalau kau tak fit, mungkin kau akan cubalah V1 solo daripada depek jadi 2 hari semalam kau tu ni asal lah. Kalau tak fit tidur apa lagi. OT lah 2 hari kan. Betul betul. Kita tengok bilangan pendaki makin ramai. Bilangan pengguna makin ramai. Jadi ratio, contoh kalau dalam 10 orang akan ada 1 orang yang berani. Tapi kalau sekarang mungkin dah 300,000 orang pendaki, jadi kita ada 3,000 orang yang berani. Ramai dah kita tengok buat V1 day hike lah katanya. Tapi secara solo masih tak berapa jelas lagi lah, tak berapa nampak. Ataupun dalam kumpulan kecil tu ada 2-3 orang. Cumanya mungkin bahagian ni kita gunakan sebagai peringatan juga. Ada kalangan-kalangan yang cakap, oh tu Abang Hani Zaman relax ke solo kan. Kita orang group mesti boleh kan. Jadi inilah di sebalik tabir tu aku pun baru sedar. Di sebalik tabir sebenarnya pergi solo ni dunia preparation bukannya cakap kau bawa coklat 3 batang gerak jom. Tak ada lah kan. Dia tak semudah itu lah. Tanya Abang Hani sendiri share seminggu diperlukan tak nak analisis RAMS kan, risk assessment boleh jadi satu panduan dan juga pegangan lah pada kawan-kawan kalau ada yang berminat nak buat solo tu. Bahagian risk assessment tu perlulah dibuat kan. Menarik lah buat risk assessment bang Aku naik gunung janji ada kawan ni. Apa tolak kat kawan ni. Saya cuba tengok balik soalan-soalan yang mungkin ada. Sekejap kamera. Sekejap. Kita ada lagi masih mendapat soalan. Tapi soalan ni kepada viewer, kalau ada soalan boleh shoot je. Tim saya akan cuba kongsikan dalam satu group WhatsApp soalan tujuan hutan ni. Dan pada masa sama saya tetap kena memilih lah. Sebab kadang-kadang soalan tu dia bertindih. Soalan tu sudah pun dijelaskan terlebih awal kan, terlebih dahulu kan. Okey, ada satu ni menarik. Daripada rakan Rifa Karib, dia tanya macam mana nak wujudkan self-confidence sebab kadang-kadang bila teragak-agak takut, kita akan jadi out of control. Contoh terjerit-jerit, macam histeria. Maksudnya, mungkin apa yang dia cakap ni saya boleh nampak pacat lah contoh kan. Orang nampak pacat dia punya menjerit tu. Macam, ya Allah, pacat. Alah, bisa. Kan? Jadi, benda tu masih dalam elemen takut lah. Pacat ni kan, geli dengan pacat. Kau cakap geli, aku cakap kau takut dah, simple. Jadi kalau abang ni ada peserta yang ataupun kawan yang ikut ekspedisi yang macam tu, dia punya takut tu level terjerit-jerit, abang ni memang ada modul ke atau ada training program yang macam okey, mula kau kena macam ni. Pertama kalau kau takut pacat, okey, tips pertama kau makan pacat 2 ekor contoh. Ada tak tips-tips ataupun guideline untuk overcome this cowardice, tak tahulah, terlebih takut ni. So tips-tips terlebih takut ni sebenarnya datang daripada diri dia sendiri ya. Dia kena tanya diri dia sebab apa dia takut. Okay, kalau contoh pacat, dia takut sebab pacat tu isap darah. Okay. Dan dia kena tanya pada diri dia sekali lagi, kenapa dia isap darah? Okay. Adakah darah itu, isap darah boleh menyebabkan kematian? Okay. Mungkin apa yang dia terfikir, dia ni takut darah, dia tengok darah, dia fobia darah, ataupun tengok darah, dia teringat benda-benda yang lebih ekstrim seperti accident, seperti kes bunuh, sebab tu dia menjerit. Saya tak langsung imajinasi dia lebih. So sebelum dia imajinasi dia lebih, kita tanya dia, sebab apa kau takut pacat? Kita geli. Okay, fine, itu jawapan common lah. Okay, sebab apa kau geli? Sebab darah. Okay, sebab apa kau takut darah? Sebab dia gigit kau pun, dia takkan menyebabkan kau mati ataupun kau pensan. Dia gigit pun ambil sikit-sikit je darah kotor. So kita share kebaikan yang dilakukan oleh pacat ini, selain daripada dia berfikiran negatif, kebaikan tu perlahan-lahan dia akan terbina dalam diri dia lah. Dan definitely dia mengambil masa sebab setiap manusia ni dia berbeza. Learning curve untuk setiap manusia dia tak sama. Setengah orang perlukan sehari, hanya sehari, setengah orang 3-4 jam, setengah orang seminggu. So learning curve ini kepada orang yang mempunyai confidence untuk gain the confidence take time.
Okay. Seperti bayi dia nak merangkak pun dia ambil masa. Sampai merangkak dia nak berdiri pun ambil masa. Dia takkan ada bayi dia keluar terus main drum. Tak ada. Dia, Oh, dia mengambil masa. IKI dia tu. Betul lah. Ambil masa Artinya give it some time. First thing yang saya nampak Abang ni cakap tadi, first thing kau kena analyse dulu punca sebenar ketakutan tu apa. Kemudian bila kau dah jumpa, kau kena rationalize. Betul. Maksudnya takut bacat sebab geli sebab rupanya kau takut darah. Itu puncanya. Kalau kau takut darah kes lain, tapi kalau kau sekadar takut dia gigit kau habis kau darah, bila kau buat realization bacat gigit 15 ekor 20 ekor pun kau takkan mati kan. Kau relax, cuma gatal lah. Gatal dia memang na'udzubillah lah kan. Tapi kau tak matilah kalau itu yang ditakutkan kan. Kemudian bila dah jumpa sumber sebenar, mungkin ada training yang berkaitan mungkin dulu awal-awal pegang dulu bacat tu kan. Jangan bagi digigit lah. Jadi pegang-pegang seminggu sekali pegang, lepas 2 minggu sekali, cukup sebulan dah boleh buat mie goreng bacat, relax kan. Tak tahulah, tapi janganlah buat. Aku gurau ini, tolonglah jangan ada viewer yang lurus sangat. Astagfirullahaladzim. Tak risau pula kita. Okay bang, dari sudut ketakutan, dia terbahagi, keberanian ni terbahagi kepada 2 faktor lah, benda yang nampak dengan benda yang tak nampak kan. Ada yang bertanya, ada ke doa ataupun amalan yang mungkin kalau kata benda yang nampak, aku doa macam ni, aku amal macam ni. Benda yang aku tak nampak, aku doa macam ni, aku amal macam ni. Saya tak pasti benda tu sesuai ke tak dikongsikan, tapi kalau kata tak sesuai, mungkin ada paras kesesuaian yang boleh dikongsikan lah. Okay, first asal tak sesuai tetapi pada paras kesesuaian tu dia ada lah. So apa yang aku boleh bagi tahu kenapa kita berdoa. Okay, kenapa kita bila jumpa benda ni kenapa kita doa macam ni. Bila jumpa benda ni kenapa kita doa macam ni. Okay. Sebenarnya apa yang kita buat tu adalah untuk memupuk keyakinan dan keberanian diri ya. Contoh, saya harap saya tidak dikecam dengan apa yang saya cakap ni ya. Kalau jumpa pun tidak, saya cakap aku berani. Sebut 40 kali ya. So anda beritahu diri anda supaya anda berani. Contoh. So mungkin itu doa anda. Aku berani, aku 40 kali anda jadi berani. Okay. Jumpa langsung, pergi lari. Kau lari. 40 kali kau cakap, mungkin dia lari. Sebenarnya adalah lebih kepada anda beritahu diri anda sendiri itu apa yang anda nak. Okay. Itu yang boleh saya kongsikan. So cuba fikirkan benda ini ya. Untuk perkongsian lebih mendalam, aku rasa tak sesuai. Tetapi anda fikirkan balik kenapa anda berdoa dan kenapa anda buat. Sebut. Kalau boleh anda cari maksud doa itu. Okay. Anda akan terkejut doa itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan keyakinan diri anda sendiri. Cuma anda tidak tahu maksud saja. Itu saja pada. Kepada yang bertanya, harap fahamlah benda ni dia ada tahap yang boleh dikongsi secara general, tapi kalau keperincian lebih tidak sesuai dikongsikan secara terbuka. Macam abang ni cakap tadi, mungkin tak sama dengan orang lain, mungkin ada yang perselisihan pendapat, tak sama dengan pegangan, jadi panjang pula cerita. Padahal masa kita ada 2 jam nak cerita sikit je ni. Jadi kalau nak sangat benda tu, kita akan rujuk cara lain lah nanti. Mungkin kelas ke-4 atau kelas ke-5 lah dengan abang ni. Pancing. Okay, saya cuba cari lagi soalan. Kalau ada, masa ni saya tak nampak sebarang soalan di grup WhatsApp saya. Saya cuba tengok dekat Facebook kalau ada. Kalau tak ada, aku bagi soalan aku. Masa ni saya tengok tak ada apa-apa soalan lah. Mungkin orang pun takut nak tanya lebih-lebih. Takut kan? Okay. Di live page ada Muzamil Mutada tanya kalau takut tinggi macam mana nak bagi berani. Orang rumah pula takut lipas. Macam mana nak bagi dia berani? Takut tengok lipas pun dia melompat. Aku rasa bang. Ni adik ipar saya ni. Takut lipas. Dia geli kot dengan kaki lipas yang tajam tu. Oh, dia punya takut bang.
Yo, Ada aktif tu bang. aku pun Kalau pelik orang awak. takut lipas ni. Adakah lipas tu boleh membunuh ataukah dia geli? Ish, aku bagi dia fikir sendirilah sebab apa dia. Tak boleh nak fikir. Ibu jari kaki lagi besar daripada lipas tu. Tapi kalau takut tinggi macam mana bang? Okey, Abang ada takut tinggi ni actually dia ada satu term dalam sains iaitu apa nama fobia tah. Okey. Dan bagi aku takut tinggi ni adalah sesuatu yang perlu sesuatu yang perlu kerana ia menyebabkan risiko yang sangat tinggi sekiranya anda terjatuh di lokasi yang tinggi. So, macam mana nak elak takut tinggi ini? Anda pastikan tempat yang anda pijak tu tak jatuh lah. Okey, kukuh. confident lah kan. Confident lah, yakin lah. Kalau tempat anda pijak tu bergoyang macam boleh runtuh, bahayalah. Itu risiko tinggi. Persediaan sebelum tu, sebelum anda pergi ke kawasan tinggi, anda perlu tahu laluan anda tu selamat dan secure. Okay? Ada setengah orang komplain, apa hal duduk di atas bukit, dia angkat tangan macam tu, buat macam hebat. Actually dia tahu tempat yang dia pijak tu kukuh. Kalau tak kukuh, dia pun gayat. Percayalah cakap aku. Dia pun tak berani. So, dia kukuh. Dia tahu dia pijak, dia takkan jatuh. Dia takkan, even angin kuat pun memang secure tempat tu. Itu cara nak hilangkan takut tinggi. Melainkan, dia bagi tahu diri dia, aku takut tinggi, aku takut tinggi, aku takut tinggi, aku takut tinggi. Sampai bila-bila dia takkan berani. Percayalah. Kita boleh share. Sebenarnya bab takut tinggi ni, asalnya saya adalah orang yang memang gayat lah. Nak cerita gayat tu kalau naik tangga tukar mentol okey, tengok bawah aku rasa nak terbalik lah. Padahal tukar mentol level 1 bukannya naik tinggi pun tangga kipas tu je kan. Tapi betul macam apa abang ni cakap, kita kena rationalizekan situation tu. Saya punya gayat daripada tukar mentol tu sampai saya boleh berani untuk buat terjunan road swing lah. Ada kawan-kawan kita kat Ya, aku Kuala tengok. sebelum ni. Aku tengok. Apa pegang GoPro? Aku tengok. Itu kan. Mak saya tengok, mak saya terkejut. Kau bukan takut tinggi ke? Sebenarnya takut. Tapi perubahan berlaku bila makin mendaki gunung. Kita kenal pada perkataan perkataan device kan. Jadi kalau macam abang ni cakap, tengok platform tu. Kalau yakin platform tu kuat, apa nak takut kan? Jadi saya buat macam tu je lah. Aku takut tinggi, tapi aku yakin dengan sistem yang digunakan, aku yakin dengan tali yang digunakan. Kemudian apabila aku yakin dan aku tahu benda tu in a way certified somehow, dan automatik kalau ada pada sudut agama pun dia terus jadi hukumnya harus untuk terjun lah, bukan harap. Sebab apa? Ya, dikendalikan oleh benda yang kita tahu SOP-nya lah. Dan saya pegang saya jadi berani sebab dalam kepala saya, okay, ni hukum dia harus bukan haram. Aku kalau nak takut, aku takut pada benda-benda yang haram je lah. Artinya terjun kapal terbang, buat terjunan daripada kapal terbang tapi tak pakai parachute, itu mengerikan lah sikit kan. Itu lah. Itu personal daripada saya lah. Cik nak share juga. Berani. Padahal naik pada rock tu, sejuk lagi. Tapi ada kan dengan sistem yang dia pakai yang secure, tengok dengan pegangan dia apa semua, dan beberapa insiden sebelum ni selamat. So balik yang takut ni pun rasa confident, yakin, dan why not just terjun. Itulah prinsip dia. Prinsip dia nak tak nak kena buat lah. Tapi sebelum buat tu kita berkeyakinan lah. Kau takut sangat, kau yakin lah tali ni? Berat kau berapa? Berat saya 60 kilo lah. Konon lah contoh kan. Tapi tali adalah hilang sikit lah nombor kat situ, typo lah. Biasalah belanja dah sikit. Tapi tali tu kita tahu boleh tahan beberapa km dengan device dia beberapa km. Tu masalahnya sebab kita tahu technical part dia lulus kan. So kita berani lah. Mungkin kalau pada adik saya yang sedang mendengar, sedang melihat ni, dia kalau takut lipas tu ni Abang Soleh Ibu cakap, tak payah takut lipas, kau pijak binatang tu mati dia. Okey, ada soalan panjang sikit, saya cuba baca kejap Okey. Daripada siapa saya tak pasti sebab saya dah kawan saya tolong forward kan untuk saya tanyakan. Berdasarkan sesi perkongsian Abang Anies Zamal yang setiap kali buat solo ambush lah kiranya,
ada tak orang-orang yang pernah cuba nak buat macam mana yang Abang Ani buat? Sebab kita dapat tahu macam Abang Ani, kalau kata hasil semasa tidak memuaskan, Abang Ani mungkin sampai ke tahap tak tahu apa, memanggil ke, menyeru. Tapi bukannya menyeru macam bakar pelik-pelik lah untuk orang yang tak kenal Solo Ambush. Dia tak adanya, dia nak bakar kemenyan, kencing, pak menjuku, dia tak buat benda-benda pelik tu, potong biawak dia tak ada buat. Dia apa yang dia buat, dia duduk situ, dia buat hal dia, dan kalau dia dah boring, dia start panggil. Panggil dia macam, oi ada orang ke tak tu? Aku tengok pun aku macam, orang ni sepuk orang tua ni. Tapi tengok syok juga kan. Ada tak orang lain yang follow apa yang abang cuba buat? Artinya pergi secara solo. So far ada 2-3 orang tetapi dia mempunyai peneman di backup lah. Dia punya backup di kawasan, contoh di kawasan parking dia ada backup lah. Di kawasan anything happen dia akan hello, kawan dia akan datang terus bersama dengan beliau. Ada 2-3 orang. Cuma cara saya tidak ada backup dan purely berseorangan lah. Parking-parking terus masuk seorang-seorang, terus masuk. Bukan nak tunjuk hebat ke, tak ada. Tapi pendapat saya, itu adalah salah satu provokasi maksimum kepada entiti-entiti ataupun benda-benda yang berada di situ. Satu provokasi. Kalau benda tu tak ada, aku akan buat provokasi lain seperti menyanyi. Menyanyi kadang-kadang mencabar kau keluar apa semua. Bukan nak menunjuk kehebatan Solo Ambush, tapi cuba memprovokasi. Aku tak panggil yang satu cabaran lah. Aku panggil yang satu provokasi. Makan burger, menyanyi, mencabar keluar, satu provokasi. Mungkin bagi orang, belagak ni Solo Ambush, ingat dia hebat. Bagi aku tidak sama sekali ya. Itu adalah satu, aku panggil provokasi. Niat menentukan perbuatan. Perbuatan aku tu, niat aku adalah untuk provokasi, bukan menunjukkan aku hebat. So, berbalik pada soalan balik tadi yang aku dah jawab, ada tapi diorang ada backup. Risk assessment mereka perlukan backup. Cuma Solo Ambush tak ada backup. Jadi dia orang ada buat in a way solo, tapi in a way tak solo lah. Artinya dia ada backup plan lah. So dia pergi secara solo tapi backup plan dia is not that far lah. Artinya kalau apa pun jadi, a phone call away, 5-10 minit, backup arrive kan. So itu ikutlah. Ada yang interpretasikan sebagai solo, ada yang tak. Tapi kita serahkan kepada pendengar cara DJ pula. Kita serahkan kepada viewer lah untuk nilaikan sendiri. Dan kita tak ada pendapat lah kat situ. Kita macam tak tahu dia solo ke tak, kita okey dia buat apa dia nak buat kan. Ya bang, ada soalan bawah ni tak nampak. Saya cuba cek lagi sekali. Sebab saya macam ada gangguan dekat WhatsApp saya, sebab saya tak dapat nak nampak soalan-soalan yang ditujukan. Tapi currently saya tak nampak apa-apa daripada WhatsApp dan Facebook. Ini soalan daripada saya. Tadi abang cakap, abang macam, saya dengar macam ada buat kursus ke, kelas ke, betul? Seminar. Seminar, abang ada buat seminar. Boleh cerita sikit bang? Seminar tu berkaitan, sebab tengok gaya macam kena dengan tajuk seminar. Okay, seminar Solo Ambush yang aku buat ni adalah berkaitan dengan keberanian untuk memupuk jati diri, keberanian dan keyakinan diri. Seminar ni aku buat selama 8 jam. 4 jam teori dan 4 jam praktikal. So, first seminar masa aku buat PKP tu dihadiri oleh 14 orang. Tak boleh ramai kerana penjarakan sosial yang perlu dijaga. Itu pun kena ambush dengan polis. Kalau itu pun kena ambush. Itu pun masa praktikal kena ambush dengan polis. Dah kita terang, kita dah surat semua, everything is settled down lah. So, 14 orang, seorang Chinese pun join, dia pun wonder macam mana nak meningkatkan keberanian ni. So modul-modul ini akan ditunjukkan 4 jam teori, apa level-level ketakutan kita, macam mana kita nak atasi, dan salah satunya pernafasan tu lah yang cerita Kak Badir tadi, kita nak atasi, apakah langkah-langkah yang perlu dibuat, dan apakah before, during and after. Dan selepas itu kita kena praktikal lah. Setiap orang akan menjauh cabaran pergi ke kawasan-kawasan yang seram.
secara bersorangan pada waktu malam. Kita start kelas pukul 3 petang dan habis pukul 10 malam. Dan untuk pertama kali kelas yang baru berlangsung last year masa bulan 7 tak silap saya, semuanya 13 orang PAS dan seorang dia mungkin dia perlukan exposure lagi, 13 orang okey. Seorang tu dia masih agak-agak. Yang cemerlang ada seorang budak tu yang saya cerita umur 11 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Dia memang tak berani langsung, dia memang menangis. Nak try pun menangis. Dan selepas kelas dia senyum sambil-sambil gelak, sambil bercerita tempat ni macam ni je. Kita pun terkejut dengan keyakinan yang dia dapat. Itulah kelas seminar yang first jadi dan sekarang ni belum continue lagi sebab PKP. Interesting. Dia akan dibuat lagi atau bagaimana? Akan dibuat lagi. Akan dibuat. Dia memang akan buat plan dia 8 jam tu lah. Modul yang sama lah. Akan dibuat. By negeri ya. Sabah, Pahang, Melaka, by negeri, bukan by satu semua datang. Kita buat setiap negeri. So, benda ni dibuat di boleh dibuat di kawasan kawasan hutan juga. Okey. Dibuat di kawasan dewan yang berdekatan dengan kawasan yang berhutan dan kawasan yang ciri-ciri yang sesuai lah. Untuk menguji keyakinan dan jati diri orang. Sebab kita pun memang ada orang request buat benda-benda macam ni kan. Tapi sis kebetulan abang ni share. InsyaAllah lah kalau ada viewer yang cakap kat saya suruh buat benda-benda yang ni, kita pun kebetulan dah jumpa sumber dia. InsyaAllah tengoklah lepas raya nanti macam mana. Boleh. Okay bang, terima kasih. Abang boleh lah kan turun KL sini kan, no problem tak? Boleh, tak ada. Program kita buat camping-camping santai so you can share your knowledge kepada grup lah selama 8 jam kan. Okay, cantik lah slot. Okay bang, kat mana soalan tadi? Okay. Dalam situasi apa, kalau pengalaman abang terasa paling angker sekali, paling misteri sekali. Pernah apa dalam senarai pengalaman anda sebagai solo ambush, kat mana yang bukan kat mana lah, macam mana situasi yang paling angker? Kalau saya tengok yang patung tu lah, aku memang sampai lah ni aku tengok, aku ingat ni. Dia pusing kepala tang mana pun ingat tau. Yang paling angker, seram tu tak adalah, tapi saya sebut feedback yang paling angker di hutan Okigahara, Suicide Forest di Jepun. Pada masa tu pukul 1 pagi berseorangan di dalam, saya panggil dead zone sebab kawasan tu sangat-sangat kuat, aura dia kuat. Lepas tu coverage, aku terpaksa masuk sedalam 1 kilometer di dalam hutan itu untuk mendapatkan coverage yang berlevel 3G untuk buat live. Dan di situ aku nampak susuk kepala seperti orang sebanyak 3 orang. Aku ingatkan Yakuza tau. Sebab aku ada buat homework dan salah satu poin yang aku dapat, hutan ini didiami oleh Yakuza dan dirahsiakan oleh orang Jepun. Ini benda ni sepatutnya aku tak boleh dedah ni. Aku ingatkan Yakuza sebanyak 3 orang berkepala tetapi mata dan hidung tak seperti manusia. Dan semasa itu aku dapat rasakan seperti mengancam aku. So bila anda tengok seorang itu senyum kat anda tahu dia tak mengancam. Tengok selamba, anda tahu dia tengok selamba tak mengancam. Tetapi kali ini dia tengok seperti nak membunuh. So, aku masih ingat, dan itulah pertama kali aku berdiri di atas satu bukit kecil. Aku menunggu mereka untuk datang kepada aku. Sekiranya mereka nak menyerang, mereka patut datang kepada aku. Aku tunggu, dan itulah pertama kali aku baca satu ayat Al-Quran. Pertama kali aku baca satu ayat Al-Quran di mana ending dia mereka hilang dan aku tahu ke mana mereka pergi. Dan itulah suasana yang paling kuat aku rasa yang membuatkan aku memberi rating 6 out of 10 star di Okigahara. Dia paling seram lah. Aku tu dah 14-15 out of 10 lah. Dah memang tak buat lagi dah kerja-kerja ni. Dia tapi tips tu lah. Tip pernafasan tu rasanya ada logik dia boleh nampak.
tinggal nak cubalah. Dia Kan? ibarat dengan panik lah. Kalau kita panik, apa jadi pada badan kita? Dia kelam kabut kan. Tapi kalau anda tarik nafas, anda dah hindarkan panik ni. Jadi dia kita macam buang kejap 3 saat. Kita sebenarnya nak panik tapi buang kejap 3 saat kan untuk Betul? boleh cuba lah. Boleh. InsyaAllah. Tak pun tunggu nanti harimau kat rumah mengamuk nanti kita. Jangan panik, relax. Kalau bini marah, tarik nafas. Kita tahu nafas, tahan. Ingat abang ni kan. Sebaik bini tak tengok live. Rasanya tak tengok yang. Kalau tengok yang, main-main je. Goyang. Aduh. Okay bang. Tadi, solo ambush tadi masa sebab kita sekarang boleh kata dekat penghujung dan tak ada sebarang soalan daripada kawan-kawan. Viewer ramai tapi tak ada soalan. Diorang pun tak tahu nak tanya apa kan. Ada soalan saya ni daripada komen Muhammad. Muhammad Fitri Nadir. Saya baca balik apa yang dia tulis. Berbalik pada penantian Tuan Panel mengharapkan pelapis baru untuk buat solo hype D1. InsyaAllah Tuan Panel, saya lama dah berhajat ingin menyahut cabaran solo hype D1 tapi mungkin bukan sekarang. InsyaAllah bila ilmu dah mencukupi dan mungkin juga saya perlu berjumpa dengan Abang Hani untuk mengambil ilmu dan berkongsi secara lebih detail dengan Abang Hani untuk persiapan solo hype. Boleh. Datang jumpa. Aku kalau orang jumpa aku share apa yang aku ada. Aku tak terikut, aku just share je sebab ilmu ni kan ilmu kita. Aku share. Apa yang pernah jumpa aku, dia tahulah aku macam mana. Boleh Muhammad Fitri dia, tak ada masalah. Waktu malam dalam hutan ni wear Fato, boleh tak main suluh-suluh mana-mana kawasan sekitar sebab lumen sebab dimomok dengan slide. Ni macam dia bang, bagus kat tu. Wear Fato bagi aku tak ada masalah. Anda nak suluh test, tak ada masalah. Niat anda tu adalah niat yang murni kerana untuk melihat kecerahan slide anda, bukan niat untuk mengganggu sesuatu. Kalau anda niat untuk mengganggu benda ataupun contoh anda tengok seorang tu sedang berak di sungai, anda niat suluh untuk tengok dia, mengganggu dia, memanglah tak kena kan. Memang malau. Memang teruk dia. So anda suluh kiri untuk check, asalnya tak ada masalah. Bagi aku tak ada masalah sebab aku pun kaki main torchlight juga dalam hutan. Torchlight ada macam-macam jenis. Dah kan dah beli 2,000 lumen simpan kat rumah itu orang tekan tengok mana pergi. Kita ni lelaki ni suka main torchlight. Lagi terang kita rasa macam kita ni king. Betul tak? Aduh, kutu-kutu sebatang besar dalam lagi. Tengok bandek pun tunjuk. Dia tunjuk terang tu. Siap ada cover tu, protective cover tu. Terbaik tu. Protective cover tu malam-malam dia menyala. Kira sekarang dia king lah, dia king. Okey, apisnya apis. Siapa suluh paling jauh dia menang. Aduh. Betul. Siapa suluh paling jauh dia menang. Aduh. Okey, seorang lagi apisnya apis. Apa bacaan apis ni yang Abang Hani amalkan? Selalu tengok Abang Hani nyanyi lagu ekspresi je. Apisnya apis yang ni datang jumpa aku dan aku beritahu. Okey, itu saja je kot soalannya. Ada satu saya dapat daripada mana saya tak pasti. Okey, dari segi keluarga bang, macam mana penerimaan ataupun pandangan keluarga abang secara peribadi mungkin kawan-kawan nak tahu kan pandangan dan pendapat diorang tentang minat abang ni buat solo, kemudian ditambahkan keunikannya lagi dan menjadi solo ambush. Macam mana penerimaan diorang dari solo hiking kepada solo ambush ni? Diorang tak apa macam mana abang beli jiwa ke kalau abang ada step-step kan? Mula-mula tu sedikit tak serasi, macam tersangkut lah. Okey ke apa dek? Okey, clear. Saya okey. Okey, mula-mula tu sedikit ada tak serasi permulaan lah, tetapi setelah lama-lama dan aku beritahu tujuan sebenar solo ambush. Tujuan sebenar solo ambush adalah untuk memberi keyakinan lebih kepada kebajikan ataupun manfaat kepada masyarakat. Dan daripada laluan solo ambush tu banyak cabang, banyak manfaat yang boleh diberikan kepada masyarakat.
Dan selepas pada itu, okey lah. Sampai sekarang okey lah. Tak ada apa-apa masalah. Dan keluarga sekarang pun menyokong apa yang aku buat sampai sekarang. Ya, kalau ada kawan-kawan yang baru nak start solo tu, baru nak start solo, baru nak start beraktiviti dengan solo, adakah okey untuk diorang tanya kepada Abang Hani macam, bang, Omar cakap macam ni macam mana kan nak terangkan kan? Dia boleh jadi konsultan ke tak? Untuk share apa tips dan cara-cara yang betul lah, kan? Boleh. Hmm. Boleh jadi. Boleh, tapi dengan syarat jumpa saya, jangan PM tepi ya. Aku sebab aku WhatsApp, video terlalu call ni banyak tak jadi dapat lah. Nah, PM tepi ya, dan aku tak mampu lagi nak jawab. So, datang jumpa saya. Katakan aku, korang tahu aku ada pergi KL cepat-cepat. Telefon aku kata Bani saya nak jumpa sekian. Better lah, face to face better rather than WhatsApp semua video call tak jadilah. Dan itu lagi senang nak disampaikan lah pada pendengar. Kot ada yang nak tak menuntut ilmu, tak tahulah apa bahasa yang sesuai, benda tu biar beradab dan bercara lah berdepan lah semolek-moleknya kan. Okay bang, Solo Ambush ni selain di Ya, betul. YouTube, dia sangat terkenal di YouTube bagi saya. Kat mana lagi untuk orang kalau nak follow update aktiviti abang iaitu Solo Ambush? Di Facebook ke, di Twitter ke, di TikTok ke, kod-kod lah ada, saya pun tak tahu. Okey, hanya ada dua sumber iaitu di page Solo Ambush dan satu lagi di ID Solo Ambush Official. Itu saja. Dua sumber tu saja. Itu saja. Official. Ada fake account ke selama ni? Pernah ada tak? Ada orang guna nama Solo Ambush ke? Sangkut Tapi lah Badek. Macam mana? sangkut sebab saya terima awak cantik. Mungkin kat sebelah sana kot. Okay, bagi saya tengokkan kejap. Di mana permasalahan yang timbul. Buat masa ni, daripada kamera saya dah tak nampak Abang Hani lagi. Saya cuba tengok. Kalau katalah saya masih live, sepatutnya tak ada masalah. Mungkin talian antara kami terputus atau bagaimana. Internet. Okay, dah dapat balik bang. Oh, Hani dengar saya? Dengar. Dengar. Mungkin terputus kejap tadi, tak tahulah. Tak tahu lah. Tak tahu. Tak ada Internet pengalaman. rasa internet sebelah Internet saya kot. lah problem. Internet sebelah saya problem Okay. masa. Okay. Buat masa ni daripada saya peribadi saya dah tanya apa benda yang saya nak tahu dan apa yang saya minta abang kongsikan berkaitan dengan tajuk yang saya faham. Terima kasih banyak-banyak Abang Hani Zamal sebab sudi meluangkan masa berbincang dengan saya pada awal. Kita orang ni buat kelas ni bukannya kontak terus buat kita akan back to back dengan penceramah supaya penceramah clear apa benda yang kita nak, kita pun clear apa yang penceramah boleh beri kan. So terima kasih banyak Abang Ni sebab sudi spend time sebelum ni dengan saya berminggu-minggu. Kita cuba arrange sesi ni. Dan terima kasih lagi sekali lah banyak sebab sudi meminda kelas daripada hari Selasa kepada hari Rabu kepada hari Jumaat. Malah kira dah malam minggu ni pun sudi spend time, memang saya agak isyak sangat lah. Terima kasih banyak. Okay bang, kalau ada sedikit nasihat akhir ataupun pesanan akhir kepada peserta kita pada malam ni, boleh bang sharekan sikit? Okey, aku tidak ada apa-apa pesanan atau nasihat akhir, cuma kepada siapa yang baru mengikuti kelas ini, tengok semula pada awal sampai ke akhir dan fikirkan dan analyse secara baik-baik, secara betul-betul dan kalau perlukan sesuatu nasihat atau sesuatu pemahaman yang lebih, datang jumpa aku face to face. Dan di kesempatan ini aku nak mengucapkan terima kasih kepada saudara Badek yang sudi untuk menjemput aku menjadi speaker ataupun panel pada malam ini. Badek dari Core Outdoor and Tactical. So aku nampak ini adalah satu inisiatif yang baik
Dan tidak ada mana-mana tempat yang membuat tuition hutan seperti ini. Satu inisiatif yang sangat-sangat baik, sebab itu aku support. Dan atas kesudian saudara Badek ni memanggil aku untuk menjadi speaker malam ni, aku rasa terharu sebab membuatkan aku rasa I'm part of the outdoor mountain community. Aku masih rasa aku seperti tidak dilupakan. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada semua, terima kasih semua yang terus mendukung aku maupun Solo Ambush. Okey, itu saja Badek. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih bang. Okey, kepada viewer semua, terima kasih banyak kerana sudi peluangkan masa dan mendengar perbualan dan juga perkongsian daripada Abang Ani tadi. Kalau ada apa-apa, again saya ingatkan berkaitan dengan ilmu ke apa yang lebih spesifik, rasanya Abang Ani Zamal sentiasa terbuka tangannya untuk menerima rakan-rakan yang ingin bertanya. Dan kalau benda tu agak spesifik seperti mana yang cantik, molek dan juga disetujui oleh Abang Ani, pergilah jumpa depan-depan. Kalau tak jumpa kat tempat dia, jumpa di tengah ke, atau kebetulan dia berdekatan dengan anda ke, tengoklah pandai-pandai lah Ijaz. Pertemuan antara dua mata tu jauh lebih baiklah daripada telefon menjadi perantara. Okey, daripada saya tak ada apa-apa, daripada Abang Ani pun tak ada apa-apa. Terima kasih banyak kepada semua. Dengan ini saya mengakhiri sesi pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye. Okay, bos. Thank you, Bang.